Okey, baiklah, untuk ikuti perkembangan berita semasa dalam dan luar negara dalam suasana dan penyampaian yang berbeza. Jangan lupa untuk terus melayari www.malaysiapost.com.my, dan jika anda ada sebarang maklum balas, komentar, anda boleh hantarkan kepada editorial@malaysiapost.com.my. Jangan lupa, للتفاصيل على الأنباء الخارجية والداخلية يرجى الاتصال على الشبكة التالية www.malaysiapost.com.my أو ابعث وإرسال الإيميل البريد الإلكتروني على العنوان التالي editorial@malaysiapost.com.my. For more updates, foreign and local news, log on to www.malaysiapost.com.my or send us your email at editorial@malaysiapost.com.my. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok nak tanya pasal mula kita buat pasal ni lah. Santai dulu kan. Apa pandangan Datuk kerajaan sekarang ni menangani COVID ni? Hari ni saja dah 15,000. Ya, isu COVID ni bagi saya lah, masalah yang kita hadapi ialah masalah vaksin. Masalah vaksin ini yang menyebabkan kita lambat untuk mengatasi masalah yang penularan yang berlaku sekarang ini. Sebab kalau dilihat secara umumnya, pengurusan COVID ini pun ada masalah kepada negara kita, dan ini telah pun didedahkan oleh banyak pihak yang terlibat secara langsung dalam pengurusan COVID. Umpamanya macam Brigadier General Dr. Arshil, iaitu seorang pakar perubatan awam, pakar kesihatan awam di dalam Angkatan Tentera. Beliau mengatakan bahawa tidak berlaku koordinasi yang baik antara berbagai-bagai pihak yang terlibat dalam pengurusan COVID ini, dan ini yang menyebabkan berlaku kegagalan yang dilihat sebagai kegagalan dalam kerajaan menguruskan COVID di negara kita. Jadi sebab itu bagi saya bahawa keadaan ini perlu diatasi segera oleh pihak yang berwajib. Apatah lagi dalam hal ini, bila saya telah dipahamkan, baru ini pun saya telah mendedahkan tentang isu pemecatan ketua pengarah MKN. Ketua pengarah MKN, yang saya menggunakan istilah pemecatan, tetapi dia sekarang ni sedang dipulkan di JPA. Sedangkan sepatutnya lah bagi saya, kerajaan tidak boleh membiarkan keadaan begini berlaku hanya semata-mata kerana ketidakkesepahaman antara politician dengan pegawai. Sedangkan ketua pengarah MKN ini sangat penting, strategi kedudukan mereka itu dalam menangani permasalahan COVID itu dari sudut keselamatan umum yang dihadapi oleh negara kita. Tetapi bila keadaan ini berlaku kerana ketidaksepahaman antara pihak politician dan juga ada ketua pengarah kesihatan, ketua pengarah keselamatan MKN ini, menyebabkan tindakan dibuat. Jadi bila tindakan dibuat ini memberikan gambaran yang tidak baik kepada negara. Tok, adakah yang Datuk sebut kelemahan-kelemahan kerajaan ni tak dapat dibahaskan di parlimen? Sebab parlimen digantung selama 8 bulan. Maknanya nak menangani COVID itu tak efisien. Adakah kelupakan itu? Ya, sekarang ini isu sidang parlimen yang akan berlangsung pada 26 hari bulan ini masih tidak ada kepastian apakah bentuk perbahasan atau bentuk persidangan yang akan kami hadapi pada kali ini. Memang betul ini sidang khas. Telah pun diberitahu kepada kami tentang aturan ataupun agenda mesyuarat. Tetapi yang diberitahu agenda bertulis itu ialah penerangan daripada menteri-menteri. Jadi apa makna penerangan kalau sebelum itu dibuat penerangan-penerangan yang memanglah betul tidak dibahaskan penerangan itu, kerana dia hanya bersifat penerangan,
penerangan tentang kertas putih itu, kertas putih ini dan sebagainya, itu penerangan. Tetapi ini penerangan yang berkaitan dengan pelan pemulihan. Pelan pemulihan ialah satu pelan yang membabitkan isu-isu yang berkaitan dengan soal keuangan negara. Soal vaksin contohnya, macam mana vaksin peruntukan daripada kerajaan 5 bilion daripada dana keuangan negara kita, tiba-tiba kerajaan hari ini nak menjual Sinovac, vaksin Sinovac ini kepada pihak swasta. Orang nak tanya, kenapa kamu guna wang rakyat, wang negara, tiba-tiba kamu nak jual kepada pihak swasta? Adakah ini soal vaksin ini merupakan proses kerajaan untuk nak mencari keuntungan? Apakah masalah keuangan pada negara kita? Ini yang sepatutnya dibahas. Ada orang kata bahawa Sinovac yang nak dijual itu adalah Sinovac yang telah pun disumbang oleh pihak-pihak lain, pihak daripada negara China ataupun daripada negara-negara lain. Jadi sepatutnya kalau yang disumbangkan oleh pihak negara-negara luar, sepatutnya kerajaan memanfaatkan untuk kepentingan rakyat dalam negara kita, bukannya menjual kepada pihak-pihak swasta. Jadi sepatutnya ini yang dibahayakan. Tapi inilah dalam sejarah pengurusan sidang parlimen yang tidak ada ketentuan. Apa sebenarnya perbahasan apa? Sebab kalau ikut dalam perlembagaan dan juga dalam agenda yang telah pun disebut, antaranya ialah pertama sekali proklamasi darurat akan dibentangkan. Katanya pembentangan dalam bentuk macam mana, kami tak dimaklumkan pembentangan itu. Adakah pembentangan itu sekadar meletakkan dia di atas meja ahli parlimen sudah dianggap sebagai pembentangan, seperti mana diletakkan pembentangan laporan ketua audit, contohnya laporan ketua audit diletakkan di atas meja tetapi tidak diperbahaskan? Adakah itu yang dimaksudkan kepada proklamasi darurat? Begitu juga dengan ordinan darurat. Sedangkan di dalam perlembagaan, kalau tak silap saya, perlembagaan dalam 150/3 memperuntukkan bahawa memberikan makna bahawa dia perlu diperbahaskan, perlu diputuskan, diungkai oleh oleh parlimen terhadap apa-apa ketetapan yang telah dibuat dalam hal yang berkaitan dengan proklamasi darurat dan juga ordinan darurat. Jadi ini tidak ada satu ketentuan macam mana bentuk persidangan ini. Jadi sebab itu saya kata tadi bahawa sejarahlah dalam negara kita pengurusan sidang parlimen yang fail lah bagi saya. Ini fail sehingga kami tak tahu apa benda ni sebenarnya. Masih kabur lagi lah. Masih kabur? Bilangan berapa yang datang? Berapa bilangan jumlah ahli parlimen yang boleh masuk? Kita pun tak tahu. Tidak ada satu ketetapan yang jelas yang telah pun diumumkan oleh pihak kerajaan. Sebab bagi saya lah, kalau mereka nak gunakan ketetapan yang lama dulu, iaitu 80 orang, kalau tak silap saya, 80 orang. Ya, saya persoalan 80 orang itu pada waktu itu ahli parlimen, staf parlimen belum divaksin. Sekarang semua ahli parlimen dan staf parlimen sudah divaksin. Apa masalah kepada kita untuk membenarkan semua 220 ahli parlimen berada dalam dewan? Speaker juga telah pun divaksin. Timbalan speaker sudah divaksin. Bentara kaki tangan parlimen sudah divaksin. Setiausaha dewan sudah divaksinkan. Jadi bagi saya tak ada masalah untuk membenarkan 220 orang ahli parlimen itu berada dalam dewan. Tapi sampai sekarang belum ada satu ketentuan. Okey. Kalau dari segi pemerhatian Datuk lah kan, kenapa agaknya begitu lama kerajaan susah sangat nak buka parlimen, baru sekarang nak buka? Kenapa? Ya, bagi saya lah bahawa ini isu masalah ketakutan lah. Satu sidang, bila kalau dibuat sidang yang biasa, sudah tentu dia membabitkan persoalan pengundian yang membolehkan satu-satu rang undang-undang itu diterima ataupun ditolak. Walaupun kerajaan boleh mengelak daripada pembentangan usul percaya ataupun usul undi tidak percaya kepada dia, tetapi dia tidak boleh elak daripada pembentangan rang undang-undang itu untuk diundi sama ada dilulus ataupun
ditolak. Jadi ini yang menjadi ketakutan kepada dia, sebab ini pun sudah mencukupi untuk membuktikan kalau satu-satu rang undang-undang itu ditolak oleh ahli parlimen, tidak diluluskan, bermakna bahawa dia akan timbul satu keadaan di mana krisis kepercayaan kepada Perdana Menteri dan juga kerajaan yang memerintah pada hari ini. Ini seolah-olah macam undi tidak percaya. Jadi sebab itu saya lihat sidang khas ini yang dikatakan hanya pembentangan daripada menteri dan tidak ada pengundian, tidak ada sebarang pengundian. Ini kerana apa? Kerana Perdana Menteri dia percaya yang dia tidak dipercayai oleh majoriti ahli-ahli parlimen, termasuk daripada kalangan ahli-ahli parlimen yang berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi ini sejarah Perdana Menteri dia tidak percaya, dia percaya kepada diri dia yang dia tidak dipercayai. Sebab itu dia percaya bahawa tidak perlu untuk dia membuat sebarang pengundian. Sepatutnya bagi saya lah, kalau orang panggil seorang Perdana Menteri itu yang kuat, yang mendapat sokongan majoriti ahli parlimen, dia mesti ada keberanian bukan untuk menerima usul undi tidak percaya kepada dia daripada ahli parlimen pembangkang, tetapi dia kena membawa usul percaya kepada diri dia. Ini seperti mana yang dibuat oleh Perdana Menteri yang sebelum daripada ini, Pak Lah sendiri membawa usul percaya kepada diri dia. Jadi sepatutnya dia kena berani untuk membawa usul percaya kepada diri dia, tapi dia sendiri tak percaya yang dia dipercayai oleh ahli-ahli parlimen. Jadi bermakna bahawa dia percaya yang dia tidak dipercayai hatta daripada kalangan ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional. Tok, minggu lepas tu pejabat speaker cakap bulan 9 ni akan adakan sidang parlimen secara yang betulnya lah. Bulan 8 yang besok yang hari Isnin ni taklimat khas je. Ya. Adakah bulan 9 ni boleh dinamakan keberanian tertangguh Perdana Menteri? Bulan 9. Macam mana? Keberanian tertangguh. Maknanya keberanian? Kenapa tak buat Isnin je kan? Keberanian tertangguh. Yang boleh kan? Bulan 9 ada orang undang-undang semua ada. Kenapa tak buat hari Isnin ni? Buat 2 minggu sebulan je. Tak buat 2 bulan 9. Dia sepatutnya keberanian ini tidak boleh ditangguh. Keberanian mesti ditampilkan yang kita itu mempunyai keberanian. Tapi soalnya ini bukan soal keberanian ataupun tidak bagi saya, tetapi yang penting bila proklamasi darurat dan ordinan darurat itu telah pun diisytiharkan sebelum daripada ini, bermakna bahawa titah tuanku yang di-Pertuan Agong supaya diadakan sidang parlimen dengan secepatnya mungkin. Sebab proklamasi darurat ini dan juga ordinan darurat dia mesti dibentangkan dan dibahas dan diundi, dibentang dan diundi. Bila disebut oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga oleh majlis pertemuan kenyataan penyimpan besar Mohon Raja-Raja, hasil daripada pertemuan Raja-Raja bersama dengan Di-Pertuan Agong, mereka nak supaya Yang di-Pertuan Agong nak supaya pelan pemulihan dan juga proklamasi darurat dan ordinan darurat itu mesti dibahas. Maknanya dibahas itu kena kembali kepada kita kena kembali kepada 150 Perlembagaan Negara 150 kurungan 3, iaitu maknanya kena disebut di dalam itu ialah diungkai. Maknanya proklamasi darurat ni, ini kuasa Yang di-Pertuan Agong tak salah. Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan, telah memprorokkan darurat pada Januari 2021. Tetapi maknanya parlimen ada kuasa. Parlimen ada kuasa semasa darurat belum tamat tempoh. Tamat tempoh satu hari bulan. Jadi bila sidang pada sebelum tamat tempoh, bermakna bahawa parlimen mesti membahas menentukan sama ada darurat ini nak diterus ataupun nak ditamatkan segera. Ini yang perlu dilakukan. Jadi bagi saya bahawa
inilah ketakutan yang ada. Jadi kalau dibuat pembentangan tersebut pada persidangan ini, pada hari Senin ini, kemudian diundi dan Parlimen menyetujui bahawa darurat kena ditamatkan segera. Ini bermakna bahawa dia memberikan tempelak yang buruk kepada Perdana Menteri dan juga kepada kerajaan yang sebenarnya telah memperalatkan darurat sebelum ini untuk kepentingan politik mereka. Jadi ini yang saya lihat bahawa dia takut kalah dalam penentuan ini. Begitu juga kalaupun dia buat selepas tamat darurat pun mesti dibahaskan selepas tamat darurat. Contoh macam pada 2011 Datuk Najib telah pun membentangkan pada 24 hari bulan 11 tahun 2011 kalau tak silap saya. 24 hari bulan ke atau tapi pada bulan 11 pada bulan 11 2011 Datuk Najib telah membentangkan perungkaian proklamasi darurat. Proklamasi darurat iaitu proklamasi darurat 1966. Lama dah. 1966, proklamasi darurat 1969 dan proklamasi darurat di Kelantan 1977. Dan begitu juga ordinan-ordinan yang telah pun telah pun dibuat. Maknanya dibentang untuk ditamatkan. Maknanya dimansuhkan. Sebab darurat dah tak ada dah. Darurat dah habis. Tetapi proklamasi itu masih belum dibatalkan. Jadi dia bentang bahas, kemudian buat satu undian, akhirnya sebulat suara bahawa dipersetujui supaya semua itu telah pun dibatalkan. Hari Isnin ni tak tahulah sama ada. Hari Isnin ni kita tak tahu apa akan berlaku. Sepatutnya bagi saya bahawa kalau ikut perlembagaan 150 yang saya katakan tadi, bahawa dia kena dibawa ke Parlimen untuk kalau disebut dalam bahasa perlembagaan ni dirungkai, iaitu untuk membatalkan proklamasi darurat tersebut. Membatalkan maknanya kalau proklamasi darurat itu tamat, dah habis tempoh dah, luput tarikh pun kena rungkai, belum tamat tempoh pun Parlimen ada hak untuk menamatkan segera sebelum 1 Ogos. Mengesahkanlah Parlimen. Ya. Bukan mengesahkan. Dia boleh menamatkan. Menamatkan sebelum 1 Ogos. Sebelum 1 Ogos. Sebelum tamat. Menamat sebelum tamat. Jadi kita 5 hari je nak Ya. Parlimen ni. Hari Isnin ni tu. Ya. Bulan 9 macam biasa. Tak macam Kalau bulan 9 dia kata sidang biasa. Saya pun tak tahu sama ada akan boleh berlaku ataupun tidak. Itu jadual yang telah pun dikeluar bahawa akan ada sidang seperti biasa. Tetapi berbagai-bagai boleh berlaku. Kalau sebelum persidangan khas ini pun kita katakan pesta scheme of thing itu terus berlaku. Iaitu scheme of thing dengan scheme of thing baru, iaitu jawatan timbalan Perdana Menteri. Kalau dalam mereka merampas mandat rakyat dulu, scheme of thing-nya ialah menawar kepada UMNO, kepada PAS, kepada GPS dan berbagai pihak lain, iaitu dengan tawaran-tawaran jawatan menteri, timbalan menteri dan berada dalam agensi dan juga GLC. Jadi dalam menghadapi situasi ini pun, khususnya bila menghadapi situasi di mana dikatakan UMNO akan buat satu ketetapan sebelum ini pada 7 hari bulan yang lalu, jadi sebelum UMNO membuat ketetapan tersebut, scheme of thing telah pun berlaku, iaitu pelantikan timbalan Perdana Menteri kepada Datuk Ismail Sabri, Pak Long Mae. Datuk, apa tu penyokong kerajaan kan? Pembangkang ni nak sangat Parlimen dibuka kerana nak jatuhkan kerajaan. Betul. Dah, tak timbul isu nak menjatuhkan kerajaan. Yang kita nakkan Parlimen itu dibuka supaya kita boleh membahaskan dan membuat satu ketetapan sama ada apa yang kerajaan buat itu betul ataupun tidak. Hari ini apa yang dibuat oleh pihak kerajaan
ramai pihak mengatakan, malah yang berada dalam kerajaan sendiri mengatakan bahawa tindakan ini buat oleh kerajaan ini tak betul. Dan sehingga akhirnya menyebabkan kita berhadapan dengan satu situasi yang mencemaskan negara kita hari ini, apabila kehidupan rakyat makin berada dalam keadaan bermasalah, dan kerajaan hanya mampu untuk bagi bakui makanan. Tapi berapa lama bakui makanan ini boleh bertahan? Kalau beras 10 kilo yang diberikan oleh pihak kerajaan, berapa lama beras itu boleh tahan? Kalau ada satu keluarga, kita beri beras 10 kilo, minyak masak ada, itu gula dan sebagainya, kalau orang Kedah panggil anak tu merenyut, keluarga dia anak merenyut, anak ramai ni 10 kilo nak boleh tahan berapa lama? Tak sampai sebulan. Anak-anak makan kuat, anak-anak yang masih di peringkat ni makan kuat. Kalau macam umur saya ni memang tak makan kuat dah, makan tengah hari, malam tak makan dah. Tapi anak-anak ni, kalau duduk di kampung, anak-anak merenyut orang ramai ni 10 kilo tak sampai sebulan, tak sampai, dah saya ingat 10 kilo ni tak sampai 2 minggu boleh selesai. Adakah kerajaan boleh bagi? Kerajaan tak boleh bagi. Kerajaan juga tak boleh buka peluang untuk rakyat mencari sumber pendapatan, khususnya kepada peniaga-peniaga pasar malam. Contoh saya nak sebutnya pasar malam, orang yang bekerja kantin sekolah tak buka sampai sekarang. Pekerja kantin sekolah tak dapat gaji, orang gunting rambut tak boleh gunting rambut. Jadi kerajaan tidak menyediakan satu solusi penyelesaian, apa kaedah untuk mereka ini boleh menampung kehidupan mereka. Hatta hari ini kalau kita lihat bahawa peniaga-peniaga ataupun mereka yang terlibat dalam industri kecil dan sederhana, khususnya dalam konteks Bumi Putera, dah meluahkan rasa bahawa mereka akan gulung tikar. Mereka akan gulung tikar kalau kerajaan terus dalam situasi yang seperti ini. Untuk parlimen yang akan datang ni kan, ada tak isu-isu peribadi yang Datuk nak bangkitkan ke parlimen? Tak, saya tak lihat soal isu peribadi pada hari ini. Sebab itu keutamaan kita ialah Malaysia dan rakyat. Ini keutamaan. Ahli-ahli parlimen, saya percaya bahawa semua ahli-ahli parlimen daripada PH ini, daripada ada PH dan juga pada pembangkang, mengutamakan soal kepentingan negara dan rakyat. Ini bukan soal isu peribadi kita dengan Tan Sri Muhyiddin dan sebagainya. Ini bukan. Tetapi ini masalah yang dihadapi oleh negara dan juga rakyat. Maknanya tak ada agenda tertentu lah. Tak ada agenda sulit, agenda di sebalik itu. Tapi kepentingan agenda negara kita sekarang ni. Okey tu, baru ni Datuk Seri Azalina ada cadangkan lebih banyak jawatan parlimen diwujudkan. Jawatan parlimen, pilihan khas perlu diwujudkan. Apa pandangan tu? Jawatan kuasa? Pilihan khas. Ya, itu memang kita sokong, tapi masalah sekarang wujud banyak jawatan kuasa, tapi kalau tak boleh berfungsi dalam keadaan parlimen tak boleh bersidang dan sebagainya, tapi tak ada makna lah. Jadi yang penting kepada kita ialah jawatan kuasa itu mesti berfungsi dalam konteks untuk membawa kepada parlimen sepenuhnya itu cadangan-cadangan yang konkret, yang membolehkan supaya negara kita ini dapat diuruskan dengan baik dan kembali berada pada landasan yang betul. Itu ada tak cadangan daripada guru-guru daripada Pakatan Harapan sendiri nak boikot sidang parlimen ni? Kalau sekadar tak limatnya, macam pejuang cakap, kalau sekadar tak limatnya baik boikot kan? Kita begini, maknanya kita nakkan persidangan dan kerajaan seharusnya membuka ruang perdebatan dan perjalanan parlimen mengikut perlembagaan. Kalau kerajaan tidak mengikut seperti mana peruntukan perlembagaan, ini bermakna bahawa kerajaan telah menentang perlembagaan. Ini bagi saya bahawa satu jenayah besar. Satu jenayah besar, iaitu menentang perlembagaan. Ini jenayah ini, menentang perlembagaan ini lebih dahsyat daripada Al-Maunah. Okey. Tu baru ni kan Datuk tadi bercakap tadi pasal scheme of thing kan. Scheme of thing. Okey, boleh tak kita yalah Syed Saddiq ni dia ada kata semalam tak mendakwa terima hutan lah apa, kita awalkan scheme of thing tapi dia menolak sampai didakwa. Apa pandangan Datuk? Syed Saddiq ni betul benda tu memang wujud
Tak, saya tak tahu apa yang apa yang berlaku kepada Syed Saddiq sebelum itu. Tetapi yang jelas kepada saya, apa yang diumumkan itu satu pendedahan yang menunjukkan bagaimana politik negara kita hari ini ni merosakkan. Politik yang hanya satu pihak daripada kerajaan yang ada pada hari ini hanya mementingkan kuasa, sehingga boleh menawarkan scheme of thing untuk membebaskan seseorang kalau bersama dengan mereka, walaupun orang itu telah melakukan kesalahan. Seolah-olahnya begitu. Kalau kamu tak sertai kami akan dakwa kamu. Ini bagi saya bahawa satu benda yang sangat berlawanan dengan prinsip rukun negara, iaitu kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang mesti didaulatkan. Kalau betul bersalah, ayo ambil. Sebab itu Syed Saddiq kata bahawa okey, saya bersedia ke mahkamah. Saya tidak bersedia bersama dengan PN. Kalau maknanya bersedia ke mahkamah, kalau dia dibuktikan bersalah, nanti dia sedia menerima hukuman. Tapi dia percaya bahawa dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Jadi sebab itu kerajaan tak boleh menggunakan isu seperti ini untuk menggunakan Syed Saddiq bagi mempertahankan kerajaan yang seperti rumah yang sedang dimakan oleh anak-anak yang nak runtuh ni. Tu yalah. Bila kita terima scheme of thing kan, dia tak dibebaskan, tapi punya kes tu lambatlah macam Xavier tak tahu lagi kan. Ya, kes Xavier macam contohnya tidak pula diambil tindakan. Jadi saya tidak, maknanya dalam situasi pada hari ini kita melihat bahawa mereka cuba menekan pressure menggunakan institusi seperti SPRM, polis ini untuk menekan orang ni supaya gempa orang ni. Kalau tidak kami ambil tindakan, kalau tidak kamu kena masuk lock up, kalau tidak kamu kena ke mahkamah, bila ke mahkamah kamu akan dijatuhkan hukuman, kena penjara dan sebagainya. Jadi bagi saya bahawa rosaklah sistem perundangan dalam negara kita. Maknanya menggunakan institusi-institusi yang sepatutnya memberikan keadilan kepada rakyat dan negara, tapi sebaliknya menggunakan institusi ini bukan untuk mencegah jenayah, tetapi menggunakan institusi ini untuk apa? Menyelamatkan kerajaan yang melakukan jenayah. Datuk kalau secara peribadi Datuk boleh tak berkongsi, ada tak eksklusif dengan kami, ada tak Datuk pun pernah ditawarkan keep off thing ni? Ya, ada orang yang telefon saya. Saya tak mau sebutlah kawan-kawan saya yang duduk dalam kerajaan. Secara tak langsung mereka telefon tu bercakap, menawar dan sebagainya. Tapi mereka tahu tentang prinsip saya ni. Satu yang agak sukar untuk mereka nak mempengaruhi saya. Sebab itu mereka tak berani berterus terang. Tetapi saya tahu bahawa itu adalah tujuan, salahnya ialah untuk nak memujuk saya untuk bersama dengan mereka. Tapi saya tetap berpegang kepada prinsip bahawa pertama, negara dan rakyat adalah keutamaan saya. Maknanya negara memerlukan wakil rakyat yang berprinsip lah. Ya. Ini Malaysia bukan sarang pelacuran bagi saya. Pelacur politik. Bukan pelacur politik. Okey, Datuk, ada soalan, ada tambahan ni. Okey, Datuk antara pemimpin yang lantang kritik PAS sejak parti itu jadi kerajaan sekarang. Kenapa, Datuk? Dia bukan kritik PAS saja. Siapa-siapa pun saya kritik. Seperti mana PAS juga satu ketika dahulu lantang mengkritik UMNO. Satu ketika dahulu lantang mengkritik Tan Sri Muhyiddin sebagai pemimpin UMNO satu ketika dahulu, dan juga lantang mengkritik Muhyiddin sebagai pemimpin PH satu ketika dahulu. Jadi soal kelantangan ini dia diperlukan kepada negara kita ini, supaya kelantangan seseorang itu bukan sahaja seorang politician, tapi rakyat adalah seorang ahli politik, rakyat biasa ni. Jadi rakyat merupakan cermin kepada pemimpin. Rakyat menjadi cermin kepada pemimpin menjadi cermin kepada rakyat. Kalau cermin tidak pernah berkata bohong bagi saya. Cermin tak pernah berkata bohong. Rambut saya putih lebih banyak daripada hitam, dia tak pernah bohong kepada saya. Bila saya duduk depan cermin, saya tengok, betul rambut aku memang putih lebih banyak daripada hitam. Kalau kita duduk depan cermin, ada jerawat batu, cermin tidak pernah berbohong bahawa jerawat batu tetap ada di batang hidung kita. Jadi begitulah
kita menjadi cermin kepada antara satu sama lain. Rakyat menjadi cermin kepada kerajaan, kepada pemimpin. Maknanya apa? Dalam konteks ini, pemimpin mesti berhati-hati selepas ini. Bahaya ni kalau ni terlepas kedudukan aku ni. Aku nanti bertanding kalah ni sebab rakyat dah mula sedar. Rakyat tak suka benda-benda yang buruk yang aku lakukan. Ini yang perlu dilakukan. Dalam masa yang sama, pemimpin juga mesti menjadi cermin kepada rakyat. Sebab rakyat tidak boleh hanya disogok dengan benda, tetapi rakyat mesti dibina minda dan diperkukuhkan jiwa dia. Jadi barulah orang yang ada minda, orang yang ada jiwa akan menghargai kebendaan yang dia perolehi. So, apa beza PAS sebagai kerajaan dan sebagai pembangkang? Oh, banyak. Banyak. Maknanya banyak beza. Masa dia pembangkang, dia memang macam-macam lah. RUU 355 sekarang ni tinggal buku 355 ya. Ataupun tinggal rokok 3x5 dulu ni. Zaman-zaman saya dulu isap rokok dulu, ada satu jenis rokok 3x5. Rokok 3x5 tu memang famous pada waktu tu kalau orang isap rokok 3x5 ni memang standard lah, standard orang tu lah, walaupun dia hanya buat bendang tapi isap rokok 3x5 memang standard sama Lucky Strike lah. Rokok Lucky Strike. Jadi PAS sekarang ni 355 dulu ni disebut RU 355 hudud ni, dia anggap kata itu nyawa PAS. Sebab itu dia kata ini tak boleh kami lupa, ini nyawa kami. Jadi sekarang ni akibat virus varian mungkin varian Delta kot yang menyerang PAS, menyebabkan pernafasan dia tu dah mula luntur, dan tak dengar lagi lah 355 sebab dia ada oksigen di hidung dia tak boleh nak bercakap dan dia tak boleh nak. Perbezaan dia tu ya. Dah jadi kerajaan dia. Ya. Sebab itu bagi saya bahawa kita mesti menggunakan politik untuk mengangkat agama, bukan mengguna agama untuk politik. Ini menunggang agama untuk politik. Ini tak boleh. Ini yang berlaku dalam PAS. Sekarang ni macam mana permacaan sokongan atau PAS terhadap parti itu sejak jadi kerajaan? Adakah satu dengan kerjasama dengan UMNO, dengan PM lah? Adakah banyak ahli PAS tu nak masuk ke amanah ke macam mana? Memang sekarang ni kalau saya antara orang yang pergi kepada grassroots, baru-baru ini pun saya memberikan sumbangan kepada bakul makanan ini kepada masyarakat di rumah timbalan ini, di Pertua PAS kawasan Pokok Sena, yang dulu merupakan anak buah saya, tapi saya menganggap dia guru saya. Itu Haji Cik Ali. Dia timbalan di Pertua PAS. Dia orang lama. Dia umur 70, saya ingat 77 kot kalau tak silap saya. 77 tahun. Dan saya masuk PAS ni, dia dah berada menjadi aktivis PAS. Saya sangat menghormati dia sebagai seorang lama. Jadi saya tidak pernah putus hubungan, walaupun berbeza ideologi politik sekarang ini dengan kawan-kawan dalam PAS, khususnya di peringkat grassroots. Saya tidak pernah berbeza. Saya kata ketepikan soal parti politik, tetapi ukhuwah, silaturahim, persahabatan merupakan satu keutamaan kepada perjuangan saya. Jadi hubungan saya dengan mereka ini akhirnya memberikan satu jawapan kepada saya bagaimana saya dapat maklum balas ialah keresahan mereka tak puas hati dengan pemimpin-pemimpin. Tapi oleh kerana ramai ahli-ahli PAS di kampung-kampung ni, di peringkat grassroots ni, dia takut dengan budaya PAS ni, budaya PAS yang melabel. Dia suka labeling kan seorang itu, oh kamu ni dah munafik lah, kamu itu dan begini dan sebagainya. Ini ketakutan mereka yang berada di bawah nanti, oleh kerana mereka tak mau cetuskan soal-soal perbalahan sehingga membawa kepada kekeluargaan dan sebagainya. Jadi mereka senyap sekarang ni, mengambil pendekatan untuk senyap dan tidak begitu aktif lagi dengan PAS. Jadi ini bagi saya bawa gambaran menunjukkan bagaimana ketidakpuasan hati ahli-ahli PAS terhadap pemimpin mereka. Kita berbalik kepada COVID itu kan, sejauh mana penduduk kawasan Pokok Sena tu COVID ni ada makin teruk ke setakat sekarang, walaupun pernah di dalam daerah Kota Stark itu diisytiharkan
PKPD, tetapi dalam keadaan yang terkawal lah. Masih lagi terkawal, tidak seperti mana di negeri-negeri yang lain. Jadi tetapi di Kedah secara keseluruhannya sekarang ni menaik. Hari ini kalau tak silap saya 800 ke 900. 900 lebih. Maknanya dia berada pada kedudukan top 3. Maknanya kedudukan nombor 3 berbanding dengan negeri-negeri yang dulunya seperti Johor dan sebagainya. Jadi ini sangat membimbangkan kita semua. Jadi apapun bagi saya bahawa di dalam Parlimen Pokok Sena itu masih lagi berada dalam keadaan yang terkawal. Tetapi saya mengharapkanlah pihak kerajaan supaya mempercepatkan proses vaksinasi ini. Dia tak boleh dilewatkan. Kita kena vaksin segera, tak boleh tunggu pendaftaran. Ini melambatkan proses. Orang yang daftar bulan 3 sampai hari ini tak dapat lagi untuk nak suntik nak suntik vaksin. Jadi saya harap bahawa ini yang perlu dilakukan dengan secepatnya mungkin oleh pihak kerajaan. Maksudnya penambahbaikan vaksin lah. Ya, soal vaksin yang perlu disegerakan. Dari segi macam rakyat yang terkesan ke yang hilang pendapatan macam mana? Ada bantuan ke? Ya, itulah bantuan kerajaan ialah bantuan hanya bakul makanan. Sebab itu bagi saya nak sebut bahawa dia merupakan satu keperluan. Bakul makanan, satu keperluan. Okey, kita beri bakul makanan. Selepas itu habis 300,000 untuk satu parlimen. 300,000 ringgit, apa benda yang kita nak boleh? Sebab itu kita kena fikir sekarang ini, kerajaan kena fikir. Sebab itu dia perlu kepada satu perbahasan yang lebih lumat untuk melihat bagaimana untuk kita memastikan supaya sektor cari makan ini dapat dikembangkan, supaya kerajaan sendiri tidak hanya melihat kepada soal bakul makanan, tetapi sebaliknya bagaimana mereka boleh mencari rakyat ni boleh menambah sumber pendapatan. Ini orang yang hilang pekerjaan, macam mana kita nak tempatkan mereka dalam sektor pekerjaan. Kemudian kita nak pastikan supaya majikan-majikan ni bagaimana supaya majikan dengan disiplin yang tinggi untuk mereka beroperasi dengan, tetapi sudah tentu mereka itu mesti memvaksinkan lebih dahulu kepada pekerja-pekerja mereka, supaya pekerja-pekerja ini tidak menjadi orang yang menular virus itu kepada masyarakat awam dan sebagainya. Ini yang perlu dipikir oleh pihak kerajaan. Tapi nampak kerajaan hanya membuat SOP yang begitu ketat, tetapi hakikatnya kita gagal. SOP itu ketat. Orang tu tak boleh berniaga, tak boleh berniaga, tapi akhirnya apa akan jadi? Kalau dia selalu bercakap bahawa kita boleh berniaga online. Saya bersetuju berniaga online. Tetapi masalahnya kalau orang tak ada pendapatan, siapa nak beli? Kalau orang tak ada pendapatan, kalau ramai orang hilang pendapatan ataupun kurang pendapatan, macam mana orang nak beli? Hari ini kemiskinan ada dua. Satu kemiskinan orang yang tak cukup pendapatan untuk berbelanja. Dia ada pendapatan tapi tak cukup belanja tinggi sebab kos barang naik harga. Satu lagi ialah orang susah, orang miskin yang tiba-tiba, iaitu kesan daripada pandemik COVID-19. Dia miskin tiba-tiba, dia ada pendapatan, dia kena buang kerja, hilang pendapatan. Jadi macam mana kita nak uruskan mereka? Mereka nak hilang pendapatan. Yang tadi mereka ada pendapatan tapi tak cukup belanja. Yang tu boleh tahan lagi. Tapi ini dia hilang pendapatan. Dia dalam tempoh jangka masa pendek ni, dia tak boleh nak fikir tau. Macam mana dia nak hadapi situasi hidup seperti ini. Jadi kerajaan kena fikir ni. Macam mana nak bantu mereka, nak channel mereka supaya dalam bidang-bidang apa yang mereka ini boleh ceburi. Datuk dia menyentuh pasal SOP kan. Apa cerita Datuk yang pasal SOP Datuk langgar makan durian tu? Macam mana? Di kompang ke belum? Bukan makan durian. Saya tak makan pun. Saya itu adalah satu di mana saya
pergi ke satu kampung untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat kampung itu. Ramai orang susah, ramai orang terkesan dengan COVID, ada yang kena buang kerja, ada yang pendapatan mereka dah mula menurun dan sebagainya, pemandu Grab, pemandu teksi dan sebagainya. Jadi memang orang kampung dia saya sebut bahawa dia selalu bila kita pergi ni dia nak meraihkan kita. Dia kata duduk minum sekejap. Saya kata tak boleh minum, nanti orang ambil gambar. Saya duduk kejap ya, dia kata raih. Saya duduk aja. Jadi saya tarik itu emas itu bukan kerana saya buka emas, saya tarik untuk ambil angin pernafasan. Kerana ada sedikit peluh dan sebagainya, gatal, saya tarik. Saya pun tak sedar siapa yang ambil gambar. Saya pun tak tahu siapa ambil gambar. Padahal dalam page saya itu ada, saya tak ingat berapa belas gambar. Semua gambar saya pakai emas. Hanya gambar masa saya duduk saja. Jadi apapun saya tidak menyanggah tindakan pihak polis yang membuat siasatan. Malah saya sendiri sentiasa menganjurkan untuk polis menyegerakan siasatan ke atas kes saya, iaitu report yang dibuat oleh saya dipahamkan oleh pihak polis. Report itu dibuat oleh pegawai khas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah, iaitu saudara Nurul Amin, yang juga kalau tak silap saya Ketua Pemuda PAS Negeri Kedah. Dia pegawai khas, dia buat report kepada pihak polis. Saya dipahamkan report dia lah melalui Facebook ataupun tweet dia, dalam Twitter dia, yang mempersoalkan tentang pelanggaran yang kononnya saya lakukan. Jadi saya tak kisah benda itu. Saya tahu ini politik ni memang begitu, tapi saya serah kepada pihak polis. Saya tidak nak explain, kata saya begitu, saya tidak begini, saya bukan memandu kereta Raptor, saya hanya duduk di sebelah salesman itu, saya bukan memandu sendiri. Saya tidak nak menafikan, saya tidak nak menyerang seperti mana Menteri Besar menyerang Noni seorang Facebooker, perempuan yang mendedahkan keadaan itu. Tapi saya menyerahkan pada pihak polis. Saya kata pihak polis jangan layan saya sebagai orang kayangan, layan saya sebagai rakyat biasa. Jadi pulanglah kepada pihak polis untuk membuat. Saya ingat sekarang ni masih belum ada apa-apa keputusan daripada pihak polis, dan saya dipahamkan polis telah pun menghantar kepada pihak pendakwa untuk membuat ketentuan sama ada nak compound ke nak terpulang kepada pihak yang berwajib lah. Itu ni last kali tu komen Datuk mengenai jajaran baru, jajaran harapan. Adakah Datuk tahu mengenainya? Jajaran apa tu? Jajaran politik baru ke jajaran saya tak nampak ada jajaran politik baru, sebab itu hanya cakap-cakap politik untuk cuba untuk nak menarik pihak-pihak tertentu supaya jangan melakukan jajaran politik. UMNO dah jelas no Anwar, no DAP, no PH lah, no PH. Itu kenyataan yang dibuat oleh Zahid Hamidi. Jadi kenyataan itu telah menunjukkan bahawa soal jajaran baru tidak wujud lagi antara UMNO dengan PA dan sebagainya. Ini clear cut. Jadi bagi saya yang penting kepada saya ialah untuk semua ahli-ahli politik, saya nak menyeru kepada semua ahli politik perlu melihat kepada soal Malaysia, soal Malaysia, bukan kepada soal peribadi kita. Kita nak angkat balik negara Malaysia ini daripada Malaysia yang sudah hilang harga, Malaysia yang sudah hilang harga kepada Malaysia yang emas. Ini yang saya nak supaya ahli politik melihat begini. Kita dah hilang harga ni. Harga kepada sebuah penghormatan orang dunia kepada kita. Kita sudah hilang harga. Kejatuhan harga kita ini lebih teruk daripada jatuhnya ringgit Malaysia. Maknanya ringgit Malaysia jatuh, tetapi jatuhnya harga negara kita ini akibat daripada politik negara kita yang bagi saya bahawa diselubungi dengan berbagai-bagai isu yang memberikan imej yang cukup buruk kepada kita. Kalau dulu zaman BN
kita diliputi dengan isu 1MDB. Sekarang kita diliputi dengan scheme opting. Tak ada perbezaan. Ini keadaan buruk dalam negara kita. Ditambah lagi dengan politik kianat mengkhianat antara satu sama lain, dan akhirnya negara yang menanggung beban, rakyat yang menanggung beban. Dia bermula dengan politik khianat kepada mandat rakyat. Muhyiddin khianat kepada mandat rakyat. Kemudian bekerjasama dengan berbagai-bagai pihak, semua orang tahu, untuk PN, Perikatan Nasional. PAS daripada awal bersama perjanjian mereka dengan UMNO melalui Muafakat Nasional. Pertengahan jalan PAS meninggalkan UMNO untuk menyertai penubuhan Perikatan Nasional. Belum meninggalkan lagi tu. Belum meninggal lagi. Sudah. PAS sudah menyertai Perikatan Nasional. PAS sudah menyertai. PAS salah satu daripada parti yang didaftarkan di dalam Perikatan Nasional. PAS mengkhianati UMNO. Sampai pertengahan jalan, UMNO pula khianati PAS dan juga Bersatu, iaitu menarik sokongan kepada Muhyiddin. Politik khianat ini sudah merosakkan kepercayaan dunia kepada kita. Ini yang saya kata bahawa Malaysia hilang harga, jatuh, nilai harga dia jatuh, sehingga akhirnya kalau kita lihat, pelabur baru tak datang, pelabur yang ada lari. Orang dah hilang kepercayaan. Sebab itu kita kena angkat balik Malaysia yang dah hilang harga ini kepada Malaysia yang emas untuk pentingan negara dan juga rakyat.